N and the interest rate I. Okay, the interest rate is based on compounded that we have learned before this in chapter compound interest. And the last one, identify the problems where the present value and the future value of annuity formula can be appropriately applied. Okay, so what is the annuity? Okay, annuity is a sequence of equal payments made at regular interval or period. Okay, the important words in this chapter is the equal payment. Apa maksud the equal payment? Berkala kan, bayaran secara berkala kan. Okay, made at regular interval. Equal payment made at regular interval or period. Okay, for example, okay, a person deposit 100 ringgit at the end of each month for 5 months with the interest rate 6%, compounded monthly. Okay, find the value of the account at the end of 5 months. Okay, so kat sini kalau awak baca, okay, dia macam ada persamaan dengan topik sebelum ni kan, compound interest kan. Kalau baca kat situ. Dia ada kat sini with the interest rate 6%. 6% compounded monthly. Dia ada sama, lebih kurang lah kan ayat dia as sama macam kita belajar sebelum ni lah. The compound interest S equal to P 1 plus I. I is K over M over MT kan. So tapi kat sini untuk S ni melibatkan apa ni principal value kan. Okay, tapi kat sini dia melibatkan 100 dia ni dia punya apa equal payment. 100 ni equal payment. Berbeza dengan sebelum ni. Kalau untuk compound interest yang sebelum ni, yang P ni, dia bayar 100 tu sekali je. Contohlah dalam awak nak invest 5 bulan kan. Awak bayar 100 tu sekali je. Untuk bulan pertama. Bulan kedua, ketiga, sampai bulan kelima tu awak tak ada pun invest lagi 100. Tapi berbeza dengan annuity, 100 ni awak invest setiap bulan. Boleh bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan kelima. Setiap bulan tu awak invest 100. With the interest rate 6% compounded monthly. Setiap bulan. Ni pun samalah. Contoh kat sini pun sama 6% compounded. 6% compounded monthly kan. Yang kata 12. Tapi kat sini P dia ni principal value ni. Dia sekali je 100 untuk bulan pertama. Bulan seterusnya dia tak di-invest. Beza dengan annuity ni dia invest setiap bulan. Sebab tu kat sini keyword dia ni ada equal payment lah. End of each month. Dia punya keyword Kalau awak baca dia punya case atau statement dia problem, ada end of each month, tu maksudnya adalah equal payment lah. Dia adalah equal payment yang ni. So dia adalah annuity. Okay. So itu introduction. Okay, annuity. Okay, so awak kena tahu beza annuity dengan compound interest. Okay, ada soalan tak? Boleh dapat bezakan. Annuity dia ada ayat equal payment. Dia punya interest sama dengan compound interest lah. Dia ada compounded. Dia ada mention kat situ compounded. Beza dia ada equal payment. Okay, so annuity is used for a certain situation. Okay, for example, the KWSP, the employers
Provident Fund, EPF lah ni, EPF. Oh, amanah saham Bumi Putra. Contoh EPF tu setiap bulan ada potongan kan. Potongan. So tu adalah types of annuity lah. And then amanah saham Bumi Putra, tabung haji, life insurance policies, and paying loans, car or housing loans or personal loans. Contoh-contoh lah annuity. Okay, boleh bagi tak contoh lain? Annuity, apa? Apa yang menyebabkan annuity? Seorang boleh bagi contoh? Anis Syazwina. Boleh bagi contoh tak annuity? Apa yang menyebabkan annuity dalam awak punya real life? Atau ada sesiapa boleh volunteer? Madam. Ya. Kalau macam kita dah habis belajar, PTPTN tu dia buat potongan termasuk dengan annuity ke? Oh, yelah, boleh lah tu. Tu termasuk dalam loan lah kan? PTPTN awak kan? Loan. Okay, tu salah satu contoh annuity lah. PTPTN loans. Awak buat potongan bulanan kan, nanti awak ada kerja kan. So tu adalah salah satu contoh annuity. Okay, bagus Okay, lagi? Biasanya melibatkan loan lah kan? Ataupun apa? Kalau awak ada masuk apa? Macam personal loan pun samalah nanti kalau awak dah personal loan, kalau dah kerja nanti kan nak buat-buat apa, beli apa-apa. So personal loan pun satu contoh lah. PTPTN personal loan. Ni dalam loan. Kalau dalam investment, apa melibatkan investment? Ni yang tiga ni adalah ni dalam investment. Salah satu investment ada boleh juga public mutual. Okay, biasa dia melibatkan dua lah, investment and loan untuk ni. Okay, types of annuity. Okay, there are two types of annuity. Okay, in this course, we focus on the first types of annuity, which is annuity immediate. Kita hanya tengok yang ni je lah. Also known as ordinary annuity, where the payment are made at the end of each period for end periods. Maksudnya bayaran bulanan ni dibayar pada akhir period lah. At the end of period. And the second one, okay, we focus on this type. Okay, the second one, annuity due. Payments are made at the beginning of the period. Ni awal lah. Ni yang awal. Bayaran dibayar awal lah kan. Awal setiap period. Kita fokus untuk yang ni. Pada akhir setiap period. Okay, let's look at the first types of annuity. The ordinary annuity. Okay, which is the future value. Future value of annuity. Okay, normally the future value of annuity involve the investment. Future value investment. Di sini, investment. So apa-apa yang melibatkan investment tu kita kira sebagai future value for annuity lah.
Contohnya lah macam yang tadi kan, melibatkan tadi apa, contoh annuity ASB kan. So ASB tu awak bayar dalam contohlah setahun kan. Awak bayar setiap bulan, awak buat potongan gaji 200. Bulan pertama, kedua sampai bulan ke-12. So dalam bulan ke-12 tu nanti akan dia ada kiraan kan, dividen kan. Maksudnya dalam bulan 12 tu baru kita tahu dia punya future value. Future value of investment for ASB. That's why kita akan gunakan future value of annuity lah. Macam tadi kan saya dah cakap ada dua kan. Future value and present value. So untuk investment kita gunakan future value S. Future value of annuity S ni. So formula dia kita guna yang ni lah. S equal to R. S is future value of annuity. Ataupun kat sini awak boleh buat lah total amount of investment. Total amount of investment. Okay, S equal to R. R is the equal payment at each period. Equal payment. Contoh tadi, situation yang diberi tadi 100 tu lah adalah equal payment. Dia bayar dia bayar 100 selama setiap bulan kan. Dia bayar 100 setiap bulan selama 5 bulan. Itu adalah dia punya R, equal payment. Okay, times 1 plus I. I equal to K over M. Ni yang kita guna macam sebelum ni lah. I equal to K. K is the annual rate, annual interest rate. Ni interest lah, annual interest rate. Okay, over M. M is frequency of conversion. Ni yang macam sebelum ni lah kan, yang kita ada compounded annually, yang ada 8 tu. Compounded monthly, compounded quarterly, apa lagi, semua tu 8 lah. Compounded weekly, daily, tu awak kena ingatlah balik Okay, power of N. N is the number of payments. Total number of payments. Where N equal to MT. Ni pun kita guna yang sebelum ni. Untuk compound interest, N equal to MT. Okay, minus 1 over I. I equal to K over M. Interest compounded at each period. I yang ni sama lah ni. Okay. Ada soalan tak sebelum saya tunjukkan contoh untuk ni? Kita tengok contoh lah baru faham kan? Okay, question 1, example 1. Okay, find the amount of annuity of RM350 payable at the end of each month for 5 years. If the interest rate is 9% compounded monthly. Okay, kat sini dia nak the amount of annuity. Ni dia awak tahulah sebab dia dah mention annuity kan. The amount of annuity of 250 payable at the end of each month for 5 years. So kat sini kita tahulah setiap bulan dibayar 350. So ni adalah equal payment lah R kan. Okay, ni awak dah tahu amount of annuity. So S. Payable at the end of each month for keyword dia kat sini payable at the end of each month. Maksudnya setiap bulan. Walaupun contohlah kalau soalan dia tak ada mention annuity kan. Find the amount of investment lah. Contohlah dia mention find the amount of investment of
350 payable at the end of each month. Mungkin awak keliru kat situ sama ada compound interest, kita nak guna formula compound interest ataupun annuity. Tapi sebab kat sini dia ada dia ada ni lah, keyword dia adanya ni. Payable at the end of each month. So ni adalah dia punya ni R, equal payment. Okay, for 5 years. Tu dia ada pula dia punya T. Okay, if the interest rate 9% compounded monthly. Okay, so M dia kat sini kita tahu compounded monthly is 12. Gunakanlah formula. So S equal to R 1 plus I 1 plus K over M power of MT minus 1 over I. I is K over M. Masukkan, substitute the value. Saya tutuplah kamera. Okay, R is equal payment 350. Okay, 1 plus. Okay, the interest is 9%, so 0.09 over compounded monthly is 12. Okay, so 12 times T is 5 years. Okay, minus 1 over 0.09 over 12. Okay, so nyanyi. Terus je tekan calculator. Dapat. Dapat Okay, ni awak kena selesaikan dalam bracket dulu untuk yang ni. Selesaikan dalam bracketnya ni dulu. One by one. Ni first. Okay, saya labelkan kat sini. Awak selesaikan ni. Okay, selesaikan first bracketnya ni. Tekan calculator. Semua ada calculator. Tekan 1 plus 0.09 over 12. Terus tekan pun boleh ni. Power of. Siapa ada calculatornya scientific 570 ni boleh terus tekan kan. Buat bracket 12 times 5. Awak dapat ni kan 1.5656 kan. 56568. Okay, dah dapat jawapan tu, awak jangan round off, terus je. Dapat jawapan 1.5656811027 kan. Terus tekan calculator minus 1. Tolak 1 ni, yang ketiga. Minus 1. Okay, and then divide by ni. Bahagi, buat bracket. Bracket 0.09 over 12. Betulnya awak buatlah bracket ni. Buat bracket. Okay, dah dapat kan? Dapat jawapan 75.42413693 kan? Ambil je semua. Terus je tak payah padam. And then terus je tekan darab. Darab 350. So ni yang kelima. So dapatlah. Dapat RM. Kalau awak round off, mungkin dia akan berbeza lah dekat sini. Better jangan round off. 26. Okay. Semua dapat ni? Jawapan dia? Problem kat sini sebab ramai yang problem biasanya salah tekan calculator untuk annuity ni. Awak masukkan nilai ni betul ni. Ramai kan student biasanya untuk ni masuk nilai ni betul tapi jawapan I salah. Sebab salah tekan.
Sebab ada yang tak buat bracket ke. Tak buat bracket dia akan effect lah. Rugilah kan kalau salah jawapan tolak satu je lah. Satu markah. Walaupun yang atas ni betul kan. Tapi rugilah markah kat situ kan. Ini tadi satu je contoh. Nanti contoh lain. Tutorial ada tak? Tutorial nantilah next. Lepas ni kalau kita habis saya terus. Saya tunjuk contoh satu dulu. Okay, next. The interest earned. So tadi kita dah tahu dia punya amount of investment of annuity. So ni kita nak tahu dia punya interest. Berapa faedah dia kan? So I equal to S minus NR. Okay, ni the interest for investment. For investment in annuity. So S is future value of annuity. Okay, minus N. N is empty. Total number of equal payment. Okay, times with R. R is the equal payment. Total amount deposit or equal payment. Ni bukan total amount of deposit. Total amount of deposit ataupun equal payment lah. Total ni takut awak confuse pula kan. Amount deposit je lah. Equal amount of deposit patutnya ni. Equal amount of deposit. Okay, ni formula nak kira interest dia. Okay, example. Okay, Lina pays a cooperative RM200 at the end of each quarter for 5 years. RM300 at the end of each quarter. Means kat sini every 3 months lah. Every 3 months. Every 3 months, Lina pay RM300. At the end of every 3 months for 5 years. So 5 years is T. Okay, ni R. So with the interest 10% compounded quarterly. So ni adalah dia punya K lah kan. K ni compounded quarterly M equal to 4. Boleh compounded quarterly yang kita belajar sebelum ni. Boleh. M is the frequency of conversion. Okay, at the end of 5 years period, find the amount she has with the cooperative. So kita nak kira dia punya S lah. Amount S. So A, we use the future value of annuity S equal to P. S equal to R. 1 plus I of N minus 1 over I. Masukkan je formula. R is 300. 1 plus. Okay, the interest is 0.1, the 10%. I over compounded quarterly is 4. So N 4 times. Okay, how many years? 5 years. Okay, minus 1 over 0.1 over 4. Terus tekan calculator. Tak payah tunjuk pun dia punya calculation untuk setiap ni. Terus dia dapat jawapan daripada calculator. Dapat. Dapat
Awak guna calculator apa? Majority ni? Awak kena guna scientific calculator lah. Tak boleh 570. 570 kan? Ataupun 350, tak boleh. Kalau 570 lagi senang lah. Kalau guna calculator yang biasa tu susah lah sikit. Dapat macam jangan round off lah. So kita akan dapat exactly macam jawapan lah. 40. Okay, B, the amount of interest she received. The interest for annuity lah. For this annuity. Okay, so we use the previous formula R equal to S minus NR. Where S is the total amount of annuity 7663.40. Okay, minus N is NR kan? N equal to MT. So M is 4 times T, 5 years. Ni MT lah, MT. Okay, times with R. R is 300. Okay. Dapat sama jawapan? Dapat. Okay, dapat 166. Dapat. 40. Okay. Okay, ada soalan? Tak ada. Faham Faham? Faham. Faham. Okay, faham? Okay, so kita tengok the second situation. Okay, foregone annuity. Okay, foregone annuity is any annuity whose the payment is closed after some times. Okay, contoh je lah kat sini kan. Contoh soalan ni, kita tengok soalan ni. Example 3. Foregone annuity. Okay, RM150 was invested every month in an account that pay 8.4% compounded monthly for 2 years. Okay, after 2 years, no more deposit was made. Okay, find the amount in the account at the end of 5 years. Okay, faham tak kat situ? Kita tahu kan kat sini untuk 2 tahun yang pertama dia bayar sebanyak 150 ni setiap bulan. Okay, with the interest 8.4 compounded monthly setiap bulanan selama 2 tahun. Okay, and then selepas 2 tahun tu dia tak deposit lagi 150 tu. Maksudnya dia tak masukkan lagi 150 setiap bulan. Tapi kat sini okay, dia nak kira amount at the end of 5 years. Selepas 5 tahun baru dia check balik account dia tu. Ada berapa sebenarnya dalam account dia. Ni contoh situation kalau buat ASB lah kan. Potongan gaji tu ASB awak dah buat potongan gaji selama 2 tahun RM150. Tapi lepas 2 tahun tu awak tak nak buat potong gaji lagi. Mungkin sebab komitmen dah tinggi kan. So awak buat tak buat potongan gaji lagi lah 150 tu. Then awak selepas 5 tahun tu awak check balik account awak tu ada berapa. Okay, so kat situ dia ada 2 steps lah. Step yang pertama untuk 2 tahun yang pertama tu awak kira kita gunakan konsep annuity. Future value of annuity. Ini. Untuk 2 tahun yang pertama ni, first 2 years. First 2 years.
Okay, balance lagi 3 tahun. Okay, kita gunakan, kiraan dia kita gunakan duit dia tu still ada dalam account dia kan. Kita gunakan konsep compound interest. Ni, compound interest. Kita dah tak boleh gunakan lagi annuity. Sebab dia tak deposit lagi 120 kan setiap bulan. So kat sini ada dua lah kiraan dia. Okay, first tak kira dulu untuk 2 tahun pertama. Gunakan annuity. Okay, R is 150. Okay, 1 plus I 8.4, so 0.084 over compounded monthly 12. Okay, 12 times 2 years. 2 years ya. Okay, minus 1 over 0.084 over 12. Okay, ni dapat berapa? Untuk 2 tahun yang pertama, dapat berapa? Tiga 905.238761. Ya. Awak kena buat ni. Ni kita gunakan, sekejap kadang-kadang ada tersalah tekan. Yang lain dapat berapa? Tiga 3905.24. 3905.24. Kalau kita tak, jangan round off lah kan. Dia punya yang dalam ni kan. 3905.24 3905.24. Jangan round off lah yang dalam dia ni. Kalau round off dia akan berbeza dekat dekat ni. Okay, ni untuk 2 tahun yang pertama. So, tadi soalan dia nak tahu 5 tahun kan. Untuk 5 tahun berapa. So awak masukkan hanya untuk S ni dia akan jadi P lah. P untuk lagi 3 tahun. Another 3 years. Another 3 years. Ni guna-guna ni. Another 3 years. Okay, P gunakan ni. 3905.24. Okay, 1 tambah. Ni yang sama lah. Dia punya interest sama, tak berubah. So ni 12 darab 3. Lagi 3 tahun. Dapat tak? Dapat. Dapat tak? Dapat Semua dapat? Dapat. Dapat. 0.06. Okay.
Madam, Ya? kiranya kalau dia kata no more deposit means kita kena pakai compound interest lah Selepas yang berapa tahun tu lah. Dia mention no more deposit guna compound interest. Boleh? Dah tak kita tak gunakan lagi annuity lah. Tak boleh buat lump sum terus 5 tahun guna annuity. Tu salah lah. Ni soalan ni adalah keluar final juga tapi jarang-jarang lah juga kan. Kena gunakan ni dua konsep lah, annuity dengan compound interest. Okay. So ni untuk kira dia punya interest pun nak kena kira dua kali lah. Dua tu lah. Satu interest untuk annuity, satu lagi interest untuk compound interest. Lepas tu awak tambahkan dua-dua. Boleh ni kalau kita nak kira berapa interest dia kan. Boleh ni, okay ni contoh soalan ni kalau kita nak kira berapa interest yang dia dapat ni daripada simpanan dia ni. Kena tolak lah. Interest dia kena buat dua. I equal to S minus NR. Okay, S yang ni 905.24 tolak N dia NR and MT kan. So 24 lah. 12 darab 2, 24 darabkan dengan 150. Kena kira dalam masa 2 tahun berapa. And then untuk 3 tahun lagi. 3 tahun berikutnya. Okay, ni dapat interest 305 kan. Dapat tak? Dapat. 305 okay untuk yang annuity. So untuk compound interest ni berapa? I S tolak P. So S tadi yang kedua ni 5020.06 tolakkan dengan P dia ni 3905.24. Madam, Ya? yang step 1 tadi tu yang 3905.24 tu dia punya S kan. Lepas tu bila masuk step 2 dia memang automatic tukar jadi P. Dia tukar jadi apa? Compound interest. Dia jadi masuk dalam P. Boleh buat sikit tak suara awak? Tak clear sangat. Yang masuk step 1 3905.24 tu dia punya S kan. Ya. Ya. Lepas tu step 2 pula 3905.24 tu gantikan dengan memang kena gantikan dengan P. Dia jadi P lah sebab duit dia tu still ada dalam account kan. 3905 tu still ada dalam account untuk 2 tahun tu. Dia nak kira lagi 3 tahun berapa? Dia dah tak deposit lagi untuk 3 tahun tu. Maksud dia tak masuk lagi 150 kan tapi duit dia tu still ada dalam account. Kau bayangkan dia still ada dalam account yang dia simpan 150 setiap bulan selama 2 tahun tu ada lah. So simpanan dia 3905 kan. Tapi lagi 3 tahun tu dia tak deposit lagi 100 setengah kan. So duit dia ada yang ni lah 39 ni akan jadi P dia lah. Okay, faham. Thank you, Madam. Okay. Tu akan jadi principal value untuk next 3 years. Okay, so untuk yang ni okay, awak dapat 1114 kan? 0.82. Betul? Ya. Betul. Interest tambahkan lah. Tambahkan.
1420. 0.06. Okay. Next example. Okay, ada soalan? Tak ada. Ada. Boleh proceed next example. Next ni example. Okay, so untuk yang ni delay payment. Okay, delay payment of the loan lah kat sini. Okay, baca dia punya ni. Okay, Sheila has to pay her ASB loan an equal payment of 1056.70 for 12.5 years. The interest rate charged is 8% compounded every month. If Sheila fails to pay the first 5 monthly payment, find the amount she has to pay on the 6th payment in order to settle the outstanding errors. Okay, kat sini dia buat, dia melibatkan loan lah. ASB loan. Okay, tadi kan saya mention sebelum ni, kalau melibatkan investment, kita gunakan S kan? Future value of annuity. Yang awal tadi sebelum ni. Dan kalau melibatkan loan, kita gunakan A. A is present value of annuity. Okay, kat soalan ni dia melibatkan loan, ASB loan. Kita sepatutnya guna present value lah untuk next annuity saya tak tunjukkan lagi. Tapi ni sebab dia melibatkan delay payment of loan. Boleh highlightkan ya, delay payment of loan. Ni melibatkan delay payment of loan. So kita gunakan future value. Okay, kat sini ni. So kita tahu, kita identify lah nilai dia. Okay, so bayaran bulanan dia equal payment. Ni lah 1056.70 equal payment. Okay, so selama berapa tahun? 12.5 ni T. Okay, the interest rate 8% compounded every month. So M equal to 12. So ni adalah dia punya K. Okay, if Sheila fails to pay the first 5 monthly payment. Dia gagal bayar 5 bulan pertama. Okay, so berapa dia sepatut bayar untuk bulan yang ke-6 kan? Untuk bulan ke-6 tu maksudnya dia kena bayar lump sum lah bulan pertama sampai ke bulan ke-6. Untuk settlekan outstanding errors ni. So berapa yang sepatutnya dia bayar? Masukkanlah dalam formula future value of annuity. So equal payment 1056.70. Okay, 1 tambah. Okay, ni untuk S untuk 6 month. Saya nak mention lah S untuk S for 6 months. So kat sini bulan untuk bulan ke-6 berapa? Okay, 1 plus K is 8%. 0.08 over compounded every month 12 times. Okay. Ni silap ni tadi kita tak boleh guna T yang ni lah. Kita gunakan dia nak untuk 6 bulan je kan? Maksudnya 6 bulan je lah. T dia 6 bulan je. So 6 per 12. Ni bulan kan? So
So 6 per 12 lah. Tolak 1. Dia bukan nak full. Kita tak guna yang full ni. 0.08 per 12. So awak akan dapat 6446.81. 6446.81. Ini maksudnya jumlah 6 bulan lah yang dia kena settlekan. Sebulan sepatutnya dia bayar ni kan 1056.70. Awak tak boleh terus darabkan je 1056 sebulan dia ni. Awak tak boleh terus darabkan 6. Sepatutnya kalau darabkan 6 terus kita dapat 6340.2 kan. Tapi awak tak boleh terus darabkan 6 sebab kat sini dia melibatkan interest. So kalau lambat bayar kat situ sebab tu awak kena bayar lebih daripada 6340.2, dia melibatkan interest. So maksudnya kalau awak lambat bayar 6 bulan ni awak dikenakan interest berapa? Hmm, 106.61. Lambat bayar 5 bulan kan? Sebenarnya ni interest untuk 6 bulan lah. Untuk 5 bulan yang awak lambat tu bagi 5. So untuk 5 bulan yang lambat. So sebulan interest awak tu RM21 lah. .32. Lambat sebulan RM21. Okay. Okay, ada soalan tak ni? Macam ni menyebabkan payment. Tak ada eh? Okay, next. Next is the present value of annuity. Okay, normally the present value of annuity involve loan. Kat sini loan. Ni akan loan lah. So PTPTN loan, personal loan, car loans, all types of loan. Okay, we use this formula. Okay, the symbol is A. A is the present value of annuity or present value of loan. Ataupun the amount of loan lah ni. Amount of loan. Okay, equal to R. R is the credit payment. Dia samalah. Cuma kat sini terbalik lah. 1 minus 1 plus I. I is K over M. Okay, to power of negative N. Kat sini ada negatif lah. Power dia negative N. Ni jangan tersilap ni. Negative N over I. Yang lain semua sama. Dia cuma terbalik kat sini lah. I minus 1 minus. And then negative N. Okay, so ni biasanya melibatkan loan. Soalan melibatkan loan je kita gunakan A. Present value of annuity. Okay. Okay, so the interest paid for this present value of annuity. Okay, we use this formula I equal to NR minus A. Where N is the total amount paid, or N equal to MT. Okay, times R. R is equal payment minus A. A is the present value. Present value or total amount of loan. Kat situ tahu beza lah. Kalau nak pakai investment kita guna S. Kalau loan guna A. Present value of annuity.
Okay, soalan. Okay, find the present value of annuity which pay 500 at the end of each half years. Okay, each half years. Setiap 6 bulan maksudnya every 6 months. Or semi-annually. For 20 years, if the rate 9% compounded semi-annually. So M equal to 2. Masukkan formula lah. R is 500. Okay, 1 minus 1 plus percent 0.09 compounded semi-annually is 2. Okay, so ni negatif. Kalau tekan kalkulator, tekan ni bracket negatif. Negatif 2 times for 20 years T. 20. Tekan bracket. Tekan bracket negatif. Bracket negatif 40 lah. Over 0.09 over 2. Dapat? Dapat 9,200.79. 79 kan? Dia round off kan? Boleh lah. Okay, ni ada soalan untuk ni? Present value of annuity? Tak ada. Tak ada Tak ada. Madam. Ya? Madam ada tutorial tak macam nak tekan calculator untuk negatif 2 tu. Saya tak pandai tekan lah madam. Tak tahu macam nak tekan. Dapat jawapan lain pula. Jawapan lain? Jauh. Awak ikut yang saya tunjuk tadi? Okay. Ni awak ikut ni. Numbering yang saya buat. Cuba buat. Siapa yang tadi yang tak dapat sama jawapan kan? Cuba buat. Ikut numbering yang tadi. Cuba awak tekan yang ni dulu. Buat bracket. Tekan ni. Nombor 1 tekan ni. 1 plus 0.09 over 2. Tutup bracket. Kena buat yang ni dulu. Buat yang ni dulu. So buat. Tak apa. Buat siapa tak faham bagus tanya. Terus tanya. 1 tambah 0.09 per 2. Tutup bracket. Lepas tu ada function power kan? Power? Kuasa. Yang kat sini kuasa ni kan? Ada tak? Function yang power tu. Tekan yang tu nanti dia jadi power kan? Awak kena buat bracket ni. Bracket negatif 40. Tekan bracket negatif 40. Okay, dapat jawapan. Jawapan tu jangan padam lah. Okay, dah dapat tu. Tekan ni. Yang nombor 3 ni tekan 1 tolak answer. 1 tolak answer. Answer. Dia kena tekan answer. Calculator dia ada button answer kan? Tekan 1 tolak answer. 1 tolak answer. Okay, lepas tu tekan bahagi.
Dapat jawapan tadi bahagi. Buat bracket. Bracket bawah tu. Bracket bawah. Bahagi bracket bawah 0.09 per 2. Tutup bracket. Okay, dah dapat ni. Yang keempat, tekan darab 5. Darab 500. Okay. Thank you, madam. Dapat jawapan? Dapat. Dapat ada punya urutan dia macam mana ni. Okay. Thank you, madam. Ni sebab kita follow buat mass rule lah. Sebab tu kena awal-awal kena tahulah buat apa dia buat mass rule kan. Kena selesai dulu yang ada power, bracket, buat mass, BOD-MAS. Buat mass rule. Bracket, kena selesai bracket dulu first. Betul? O ni others. Others ni yang melibatkan kalau ada power ke apa kena selesaikan. Others. Ni apa? Bracket. Ni others kalau ada power lah. Power exponential. Sebab tu power ni yang kedua. D is division. Multiplication. A addition. S subtraction. Okay, next. Okay, ni soalan ni dia based on present value or future value of annuity lah. Solving for n. Baca soalan dia. To settle a loan of 20,000 ringgit at 8% effective. Means kat sini 8% effective ni. Okay, ni compounded annually. Tapi sepatutnya tak boleh guna effective ni. Dia kena mention compounded annually. Sebab syllabus sebelum ni annually effective and nominal rate awak dah tak belajar kan. Dah tak ada out of syllabus. So sepatutnya guna compounded annually. Okay, Ron has to pay 3,000 every year. Setahun dia kena bayar, setiap tahun dia kena bayar 3,000. Maksudnya dia pinjam loan 20,000, setiap tahun dia kena bayar 3,000. Setiap tahun. Okay, find the number of payment that must be paid to settle the loan. Okay, loan. Ni loan kita gunakan A lah kan? Present value of annuity. So guna A. A equal to R. Okay, 1 minus 1 plus I power negative MT or negative N over I. Soalan dia nak find the number of payment that must be paid to settle the loan. So dia nak dia punya N lah kat sini. N. Number of payment N kat sini. Dia nak N. Negative N. Dia nak N. So awak masukkan dulu dalam dia punya equation. Dalam dia punya formula. So 20,000 ni tadi saya mention amount of A is the amount of loan kan. So ni adalah A dia lah. 20,000. Okay, R equal payment tadi 3,000 ni. 3,000 dia bayar setiap tahun. So R is 3,000. 3,000. Okay, satu tolak. Satu tambah. Okay, the interest 8%. 0.08. Okay, compounded annually M equal to 1. Okay, so ni N equal to MT kan. So negative 1 times dengan T. Negative T lah.
Oh, negatif N je lah kan. Satu darab darab T jadi negatif N lah. So buat je negatif N. Over 0.08 over 1. So untuk nyanyi awak kena settlekan mana dulu? Luar kurungan. Keluar luar kurungan ni, bawa sini. So dia akan jadi bahagi. First kena settlekan tu, 20,000 bahagi 3,000. 0.5333. Okay, kat sini nanti awak dapat jawapan dia. Ada infinite tu kan? 6.66667 kan? Nak guna fraction lah. Fraction dapat 20/3 kan? Nak guna je fraction 20/3. Okay, so lagi salin yang mana tak tahu, salin je dulu. 1 minus 1 plus 0.08 over 1 samalah kan over 1 kan. Tak ada, so negatif N over 0.08. Okay, next siapa yang perlu selesaikan? Bawa 0.8 dulu ni kan. Kena selesaikan yang bahagi kan. Bawah ni. Bawah ni. Bawah ni. Jadi darab ni bahagi. So bawa ke sebelah dia jadi darab. Maksudnya 20/3 darab 0.08. Okay, awak dapat 8/15. Okay, salin balik. 1 tolak 1 tambah 0.08 negatif N. Okay. So lagi. Okay, untuk yang ni ada negatif kan. Kita tak nak lah ada negatif ni kan. Jadi kita ataupun nanti boleh je awak nanti negatif awak positifkan. Okay, so yang ni kita nak selesaikan yang N kan. Jadi yang tak ada melibatkan N awak kena buat sebelah lah. Satu ni buat sebelah. Ni simbol dia positif. So buat sebelah dia jadi negatif. So 8/15 tolak 1. Okay, awak dapat sama sini. Negatif 7/15. Sama dengan negatif 1 tambah 0.08. So negatif N. Okay, so kita tak nak simbol negatif ni kan. Kita buang lah. Dia akan jadi negatif. Awak buang je negatif sebab dua-dua belah ada. Jadi positif lah. Kita darabkan negatif lah jadi positif. So kita nak selesaikan N ni kan. Negatif N ni. Okay, nak selesaikan power kita kena guna log. Log atau ln. Guna ln samalah. Kalau log nanti ni, kalau function calculator awak kena tekan log 10 kan. Guna ln pun boleh So kalau guna ln, dua-dua both side kena ln lah. So ni ln. Ada kan semua function calculator ln kan. 7/15 sama dengan negatif N. Negatif ni still ada untuk yang ni. Negatif N ln. Ni tambahlah 1 tambah 0.08. Dia jadi 1.08. Jadi berapa? So negatif N sama dengan ln 7/15 bahagi
Ni jadi bahagilah. Nak selesai ni kan, bahagi. Bahagi ln 1.08. Negatif 9.9. Dia dapat negatif kan? Sebab dua-dua ada negatif, dia jadi positif lah. Negatif 9.9. So sama dengan N. Ni awak boleh positifkan kan? So jadi N equal to 10. Madam, kalau kita tinggalkan dia jadi 9.9, kira salah. Apa? Awak buat N 9.9. Dia sebab number of payment mestilah dalam kena round off kepada whole number. Oh, okay. Sebab berapa kali bayaran kan? Takkan awak nak buat bayaran 9.9 kali. Dia mesti awak kena round off lah 10 kali. Okay, thank you, madam. Okay. Siapa tak round off untuk soalan yang ni dia kenalah tolak 1 markah. Mesti kena round off. Ada soalan? Ada soalan lagi? Faham? Macam loan tu kat kalkulator yang mana? Gunakan kalkulator mana? 570? Haa. LN tu yang dia belah kanan sekali tu. Sebelah lock kan? Lock. Sebelah lock. Lepas tu tekan macam biasa je lah. Tekan macam biasa. Lon berapa? Bahagi lon tu lah. Okay. Okay. Jangan, kalau ingatlah kalau ada guna, kalau kita nak cari power, nilai yang power dia tu, mesti guna lon. Untuk selesaikan. Lon both side. Lon atau lock. Kalau lock, awak kena tekan lock 10 lah bawah dia tu. Okay, ada lagi soalan? Semua kena tekan sendiri kalkulator. Tak ada? Tak ada. Nanti saya akan bagi awak tutorial lagi lah. Yang kelima. Okay, last example. Okay, solving for R. R is equal payment. Okay, ada tak soalan? Macam mana kita nak tahu yang tadi yang kita dah buat ni kan? Macam mana dia gunakan, kenapa dia guna A, dia tak guna S? Contoh kalau yang ni, ni pun guna A. Sebab tadilah kan loan kan. Kalau loan gunakan A lah. Kalau soalan dia melibatkan investment, kita guna S. Macam ni juga, ni pun sama. Ni pun melibatkan loan. Okay. House ni harga dia 120,000. By paying 8% down payment. So maksudnya 8% down payment ni tak termasuk loan. Okay, harga rumah tu 120,000. Tapi kat sini dia bayar down payment 8% dulu. So maksudnya loan dia tu tolak 8% lah down payment. Okay, jadi berapa? 8% down payment, 8% daripada harga rumah berapa? So darabkan 120,000 lah. So berapa yang dia kena bayar down payment? 9,600. 9,600 maksudnya dia kena bayar lah 9,600 kan? So total loan berapa? Tolak lah kan? 120,000 tolakkan down payment. Down payment. Ni down payment Ni down payment.
110,400. 110,400. Okay, ni total loan lah. And making monthly payment for 15 years to pay the balance. The interest rate charged was 6% compounded monthly. So ni M equal to 12. How much did she pay every month? So setiap bulan berapa yang dia kena bayar untuk loannya ni sebanyak 110,400 ni. Masukkan formula. A lah. Annuity, present value of annuity. A equal to R 1 minus 1 plus I negative N over I. Soalan dia nak how much did she pay every month. So ni dia punya R lah. Dia nak R. Equal payment dia berapa. Yang ni. Masukkan A tadi kita dah tahu amount of loan yang ni lah. Dah tolak down payment kan. 110,400. R yang nak cari. Satu tolak. Ni masukkan nilai. 1 tambah interest 6%. Compounded monthly 12. So ni negative 12 times dengan T. 15 years ni. T 15. Over 0.6. Ni pun kena buat, ni buat satu-satu lah. Selesai dulu yang dalam bracket ni besar ni. Berapa? Selesai dulu untuk yang sebelah sini. Nah, untuk yang sebelah sini pun samalah. Kena yang ni. Tekan yang ni dulu. Bracketnya ni yang pertama. 1 tambah. Dapat berapa yang right hand side? Yang 1, 2 lah kan. Ni yang kedua. Lepas tu yang ketiga ni. 1 tolak answer. 3 minus answer. Lepas tu bahagikan yang ni. Ni keempat. Dapat apa? Dapat 118.5035. Dapat. Ambil je lah semua decimal point lah. 11000. So R dapat ambil je semua decimal point. 118.50 nanti sebab jawapan nanti round off tak, dia berbeza lah. Jawapan I kalau round off tak apa. Okay, dapat ni. Lepas tu bawa ni lah bahagi. Bawa sebelah dia jadi bahagi. So R sama dengan 931.62. Dapat? Dapat. Cara nak tekan kalkulator, awak tanya je lah saya. Saya tak ada nak tunjukkan macam mana cara nak tekan. Awak kena tekan sini, saya guide je lah. Mana? Okay, ada soalan?
So kita dah habis lah semua untuk ni chapter annuity. Contoh pun kita dah tunjukkan semua. Nanti lepas ni saya terus bagi awak tutorial. In case kalau nak buat dulu dalam weekend awak. So next week buat tutorial based on annuity. Okay, ada soalan? Tak ada. Ya, Fatin? Maksudnya kalau ada perkataan loan kita memang automatik guna formula yang A tu. Kalau investment automatik guna yang future value tu, yang S tu. Value S, betul. Kecuali kalau loan tadi dia ada apa? Delay kan tadi, delay of loan. Delay tu kita guna A lah, guna S. Guna S. Walaupun dia ada perkataan loan. Loan, yang ni tadi. Delay of loan. Mana? Delay payment. Delay payment of loan. Kan ASB loan kan? So kalau melibatkan delay payment of loan, kita guna S lah. Okay. Thank you, madam. Okay. Madam, apa beza yang lock dengan loan tu? Lock dengan loan tu. Dia sama je. Kalau loan tu adalah lock 10. Kalau awak tekan lock, nanti awak kena tekan lock 10. Lock tu ada banyak kan base dia. Awak kena tekan lock berapa base 10. Macam banyaklah benda awak nak kena tekan. Kalau tekan loan, awak terus je tekan loan. Loan tu adalah lock base 10. Macam tadi kan. Contohnya tadi kan. Ni. Mana? Yang ni. Awak nak selesaikan yang ni kan. Kalau awak guna lock yang ni, nanti kat sini awak akan jadi lock 1.08 base 10. So loan adalah lock berapa base 10. Kan kalau kalkulator awak ada tekan lock, nanti awak kena tekan base dia kan. Ke kalkulator awak tak payah tekan base untuk lock tu. So better guna loan lah. Sebab ada certain calculator dia dah terus lock base 10 Calculator awak dah terus lock base 10 ke? Irene? Kalau saya guna lock dengan loan tu, dua-dua jawapan dia sama. Sebab lock awak tu awak kena tekan lock base 10 kan? Ni base dia ni. Awak kena tekan apa? Base 10 kan? Ke awak tak ada tekan base? Calculator awak? Tak, terus tekan lock je. Terus tekan lock. Sebab mungkin ada calculator yang function dia ada lock je lah base 10. Certain calculator dia tak ada yang dia tak ada lock base 10. Jadi awak kena tahulah awak kena tekan base dia ni 10. Kalau ada awak guna yang 350 570. 570? Ada lock. Kalau ada tu boleh lah buat sama je. Kalau lock yang awak guna 570 tekan yang shift lock lah boleh juga. Sama je lah. Lock yang tak ada base tu maksudnya lock dia adalah lock base 10. Kalau guna loan pun sama. So loan adalah lock base 10. Dulu kalau belajar lock mesti ada banyak base kan. Tak semestinya base 10 kan. Okay, ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okay, saya stop sharing. Okay, so dah habis kelas kita. Okay, saya nak, tak ada soalan lagi?
Okay, you all jawab ni. Google Form. Kalau adanya siapa komen laju ke apa tu, awak boleh stop saya lah. Kalau setiap example yang saya beri kan. Boleh stop kat mana yang tak faham. Lepas tu saya tanya, faham tak? Faham tak? Okay, boleh jawab ni. Sekejap. Okay, dalam chat awak ni. Oh Google Meet silap. Okay, jawabnya Google Form yang bawah ni. Okay, tak ada soalan. Kita stop sampai sini lah. Okay, tutorial saya terus, saya akan bagi awak WhatsApp lah. Depend lah pada awak nak buat dulu ke tak ke. Tapi next week, based on tutorial tu. Okay, thank you semua.